Insiden pahit ditetak tangan sewaktu diragut masih menghantui walaupun ia sudah setahun berlalu. Inilah trauma yang dialami Ruhairani Abdullah, 37 tahun, setiap kali berjalan seorang diri dan melihat penunggang motosikal melepasinya. Mengimbau secara hitam pada Ogos 2012, pembantu klinik swasta ini ketika itu berniat ke seberang jalan selepas selesai makan tengah hari. Dengan tidak semena-mena, beg tangannya diragut dan tangannya ditetak dua pemuda bermotosikal. Mereka bagaimanapun gagal dan meloloskan diri. Trauma itu masih segar dalam ingatannya setiap kali terbaca kes ragut di dada Akbar. Peristiwa itu menghantui kita. Masih lagi. Rasa macam mana rasanya? Rasa tu cuma rasa takut tu ada, cuma kalau macam tengok orang dengan motor. Orang dengan motor, lelaki dua orang memang jadi macam hati tu rasa dudak-dudak rasa takut lah. Tapi sedekah orang tu tak ada apa-apa, cuma kita jadi ingat gapo berlaku tu. Gitulah. Ada sampai sekarang masih lagi kat dia? Masih lagi kalau tengok motor lah. Kalau kita duduk biasa gini tak apa dah, cuma kalau tengok motor tu macam keluar daripada klinik kan. Tengok je motor jadi hati tu rasa memang rasalah. Tak boleh tengok orang lelaki naik motor dua orang. Baginya, jenayah ragut tidak boleh dimaafkan dan hukuman lebih berat sepatutnya dikenakan kepada pelaku jenayah terbabit. Walaupun penjenayah yang menetak tangannya menerima hukuman penjara 14 tahun, dia tidak dapat melupakan apa yang berlaku. Baiklah, itu tadi luahan serta trauma mangsa ragut yang sampai sekarang masih lagi menghantui dirinya. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan You Wartawan, anda juga wartawan. Hari ini kami akan membincangkan tentang hukuman baru untuk banteras jenayah ragut. Dan bersama saya pada hari ini untuk bincangkan tentangnya ialah Presiden Persatuan Kepolisian Masyarakat Malaysia, iaitu Encik Kuan Chee Heng. Terima kasih banyak-banyak Encik Kuan. Terima kasih kerana bersama kami. Kalau kita lihat tadi cerita tadi, mangsa ragut itu masih lagi trauma sehingga kini dan dia juga merasakan bahawa hukuman itu harus lebih berat dikenakan kepada peserta ragut. Pendapat Encik Kuan, kenapa trauma ini masih berlaku kepada semua mangsa ragut ketika ini? Kami rasalah yang penting ni ialah mangsa ragut ini, apabila mereka diragut, bukan saja mereka menjadi mangsa ragut, tetapi keluarga mereka menjadi mangsa ragut. Pada umumnya, hari ini rakyat Malaysia adalah semuanya mangsa ragut. Pernah atau ada ahli keluarga yang mengalami kes yang sama? Pada satu ketika lalu, saya punya kakak sendiri telah diragut dan telah dipukul dengan tukul besi di atas kepalanya sehingga menyebabkan dia terpaksa dirawati di hospital. Baiklah, kalau Encik Kuan juga punya saudara mara, saya juga punya seorang sahabat yang kini berada di talian ketika ini. Beliau juga pernah mengalami jenayah ragut ke atas dirinya. Assalamualaikum Kak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Nurul ceritakan sedikit tak macam mana pengalaman Kak Nurul itu diragut? Okey, masa tu saya menaiki motosikal bersama suami. Saya di belakang dan keadaan saya masa tu tengah syarat mengandung. Bayangkan tengah syarat mengandung diragut menaiki motor. Memang terasa trauma lah sampai sekarang lah. Okay. Walaupun benda tu sebenarnya dah berlaku mungkin dalam 7 ke 8 tahun lepas. Okey, Kak Nurul, masa Kak Nurul syarat mengandung, tadikah Kak Nurul terjatuh atau mengalami sebarang kecederaan akibat diragut? Masa tu hampir terjatuh, walaupun dia tak ada, kita memang tak nampak luaran dia punya kecederaan, tapi dalaman dia terasa sampai sekarang lah. Memang takut sangat lah buat masa sekarang ni. Okey, Kak Nurul masih lagi menggunakan motosikal untuk ke sana kemari atau bagaimana? Oh tak, saya dah tak menggunakan motosikal. Saya sejak peristiwa itu atau apa? Saya memang dah tak boleh nak naik motosikal satu. Lepas tu memang saya pun tak boleh nak tengok motosikal lalu di belakang. Walaupun saya berjalan kaki, saya akan rasa macam saya tak berani nak bawa handbag. Handbag pun saya just pegang ke ataupun saya kepit. Jadi benda tu saya takut. Okey, Kak Nurul, yang penjenayah tu adakah dia dapat melarikan diri atau dapat ditangkap? Dia dapat melarikan diri sebab masa tu kami menaiki motosikal dan dia, saya tak tahulah sama ada dia mungkin tengok kita daripada jauh
ataupun dia memang target. Sebab masa kejadian kita boleh tak perasan yang orang tu di belakang kita, dan mungkin dia tak perasan ataupun dia tak nampak ke saya masa tu tengah sarap mengandung. Saya tak tahu, tapi memang efek dia memang lama lah. Dan Sampai ketika dan saat ini ya Kak Nurul? Okey Kak Nurul, pendapat Kak Nurul, adakah Kak Nurul rasa kita perlu satu hukuman baru untuk membanteras jenayah ragut ini Kak Nurul? Memang patut sangat, sebab efek dia bukan waktu sekarang. Efek dia memang lama. Untuk siapa-siapa mangsa ragut memang lama, makan tahun. Kadang-kadang tu mungkin tak boleh lupakan benda tu, keadaan tu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Kak Nurul kerana sudi berkongsi dengan kami cerita serta pengalaman Kak Nurul diragut oleh seorang peragut. Okey, sebenarnya ya Encik Kuan ya, adakah undang-undang sekarang mencukupi untuk kita mengatasi jenayah ragut ini? Kita ada undang-undang di bawah Seksyen 392 di bawah Kanun Kesaksaan. Kita juga menggunakan undang-undang 392, 394. Undang-undang itu atas undang-undang yang bagaimana ya? Ya, dia macam ni. Kalau di 379 di bawah curi, dia boleh dipenjara sehingga 7 tahun. Okey. Tetapi tidak ada di dalam undang-undang mengatakan mandatory sebatan. Mandatory Jadi sebatan. persatuan kami dan juga orang ramai, kita ingin kita telah membuat satu kempen bahawa untuk menyarankan kepada kerajaan Malaysia supaya mengenakan hukuman mandatory sebatan kepada peragut. Mengapa sebatan? Kami semua berpendapat bahawa dalam konteks undang-undang, kalau adanya sebatan mandatory, ia adalah satu deterrent kepada penjenayah, kerana penjenayah lebih khawatir kepada sebatan daripada penjara. Oh, okey. Bermakna kalau kita mengenakan hukuman mandatory sebatan ini, mereka akan lebih takut untuk mengulangi kesilapan yang sama, betul? Ya, jadi kalau kita bincangkan mengenai dengan hukuman penjara dan hukuman sebatan, hukuman sebatan adalah lebih dahsyat daripada hukuman penjara. Jadi peragut-peragut yang ingin melakukan ragut ini, mereka akan berfikir dua kali. Kalau apabila mereka ragut, pendapatan mereka mungkin adalah RM50, RM20, tidak memandai dengan sebatan. Betul. Jadi itulah kita memohon kepada kerajaan supaya mengubah undang-undang atau undang-undang baru supaya dikenakan mandatory sebatan kepada pesalah ragut ini. Ya. Baiklah, Encik Kuan, kita akan berhenti lihat seketika. Kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang hukuman baru untuk banteras jenayah ragut ini selepas ini di You Wartawan. Jangan ke mana-mana. Mestilah setuju supaya masalah ni tak berleluasa lah. Macam tu. Saya sangat setuju lah sebab sekarang ni memang ramai sangat kan orang yang kena ragut. Jadi at least ada hukuman yang minima yang peragut-peragut lain takkan berani nak buat benda ni. Jadi saya sokong sangatlah kalau ada usul ni. Apa abang rasa patut kita adakan hukuman minima untuk peragut ni? Supaya bagi dia pengajaran lah, supaya dia tak ulangi balik segala yang dia buat tu, dan bagi dia tauladan supaya benda ni bukannya menyusahkan satu pihak tapi menyusahkan semua pihak. Contohnya macam dia dah ragut tu, orang tu cedera ke apa kan, tu menyusahkan banyak pihak. Saya setujulah sangat-sangat kan sebab benda ni akan menyusahkan semua orang. Terutama kalau macam kita wanita ataupun warga emas. Okey, kalau kata tak ada hukuman yang paling minimum pun tak ada, benda ni akan sentiasa berulang. Dan akan menjadi mangsanya kami-kami ni lah. Bila macam kalau kita kat Malaysia ni, negara kita aman, makmur, kita boleh bebas berjalan ke mana-mana. Tapi bila ada jenayah macam ni, kita sebagai orang awam ataupun rakyat Malaysia ni, ataupun sebagai pelancong pun, kita akan jadi macam tak seronok jalan kat Malaysia ni. Tambah-tambah lagi 2014 ni tahun lewat Malaysia kan. So sekarang ni saya rasa patut diadakan satu hukuman yang paling minimum ataupun kalau boleh bagi paling maksimum.
Itu tadi ya pendapat orang ramai tentang kalau kita adakan satu usul hukuman khusus untuk pesalah ragut tadi. Rata-rata mereka memang bersetuju sangat-sangat. Ada yang cakap tapi minimal lah. Kita bagi maksimal terus. Pendapat Encik Kuan? Saya berpendapat bahawa kalau kita adakan hukuman yang minima, kerana di dalam semua seksyen di dalam kanun keseksaan yang terdapat pada masa ini, mereka ada tempoh penjara yang agak panjang, 20 tahun. Tetapi tidak ada hukuman minima. Kita katakan macam curi, seksyen 420 curi. Dia boleh dikenakan penjara, dia akan dikenakan penjara tidak kurang setahun dan juga dengan sebatan. Tetapi dalam seksyen-seksyen yang ada di bawah 379 ataupun 392, 394, dia tidak ada hukuman mandatory sebatan. So kita sekarang usulkan supaya dia dikenakan hukuman mandatory sebatan sebagai deterrent kepada peragut-peragut ini. Peragut-peragut ini telah menurunkan kualiti hidup orang-orang Malaysia. Mengapakah kita orang Malaysia harus dijadikan mangsa apabila kita berjalan, kita harus orang kata risau. Kita tidak boleh berfikir, kita tidak boleh. We can't enjoy, tak boleh nak menikmati quality of life, kualiti hidup kita. Okey, baiklah. Di talian sekarang ini kita ada seorang peguam, Encik Muhammad Hairul Azam bin Abdul Aziz. Nak tanya pendapat dia dari perspektif undang-undang pula. Assalamualaikum Encik Hairul Azam. Ya, Waalaikumsalam. Okey, kami sini ada usul satu hukuman khusus untuk jenayah ragut. Pendapat Encik Azam dari segi undang-undang. How do we go about it? Kalau kita lihat dalam Seksyen 390 Kanun Keseksaan jenayah rompak, di dalam misalan E di dalam Seksyen 390 itu telah dengan jelas memasukkan kesalahan meragut sebagai satu perbuatan rompak yang boleh dikenakan hukuman 14 tahun penjara dan boleh juga dikenakan sebat dan juga denda. Jadi di dalam kanun keseksaan kita sekarang ini pun sebenarnya telah ada peruntukan yang boleh saya katakan khusus berkaitan dengan ragut ini, tetapi dia di dalam kategori rompak, bukan di dalam kategori curi ya. Itu di dalam misalan E Seksyen 390 Kanun Keseksaan itu. Cumanya saya ada mendengar tadi, saya bersetujulah dengan pendapat yang berkata tadi bahawa di dalam Seksyen 390 itu memang tidak ada peruntukan mandatory untuk sebat bagi kesalahan meragut ini. Maksudnya hukuman yang diperuntukkan adalah penjara, tetapi hukuman sebat itu dilihat seolah-olah macam option kepada hakim sama ada untuk menjatuhkan hukuman sebat atau tidak. Jadi saya boleh bersetujulah kalau nak dipinda sedikit Seksyen 390 itu dengan memasukkan mandatory sebat bagi kesalahan-kesalahan rompak yang termasuk juga ragut. Baiklah, terima kasih Encik Hairul Azam atas pendapat anda itu tadi. Kami sangat hargainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi pendapat seorang peguam Encik Hairul Azam. Beliau juga bersetuju bahawa kita pindah akta itu, kita jadikan hukuman sebatan itu sebagai mandatory untuk mengajar peragut ini dan tidak mengulangi kesilapan. Kenapa ya? Kerana setiap kali peragut ini apabila mereka telah dikenakan hukuman, mereka mengulangi jenayah ragut itu. Pada pendapat kami, apabila kami buat kajian daripada segi peragut ni, mereka mempunyai latar belakang yang tidak berapa memuaskan. Maksudnya mereka ni tidak mau kerja, mereka cari jalan senang. Kerana jenayah ragut ini tidak memerlukan senjata ataupun apa-apa persediaan awal. Dan mereka boleh ragut berbanding rompak dan sebagainya. And then tujuan mereka ialah ragut, tetapi mereka tidak tahu atau mereka tahu bahawa dengan ragut itu mereka boleh menyebabkan kematian. Berlaku di hadapan mata saya, seorang wanita India pembonceng motosikal telah diragut dan peragut telah tendang motosikal wanita tersebut dan wanita tersebut telah terpelanting ke arah sebelah jalan dan dilanggar oleh sebuah kereta depan mata saya.
Jadi saya rasa ini adalah satu gejala jenayah yang harus kita orang kata kita harus attack and then we have to control it because it can happen anywhere. Sekarang kita lihat daripada segi ekonomi negara, dia tidak begitu bagus untuk ekonomi negara kerana kita takut untuk keluar berbelanja pada waktu malam dan masa perniagaan yang dijalankan telah dihadkan because people are scared to go out. That's why we think that everybody is in trauma. Kita nak orang kata fear of crime of this gejala ragut ini. Kita tidak berapa takut dengan orang nak sambung kita, tapi bila kita jalan kita telah kita dah satu mentaliti ini tidak selamat lagi. Ada burden dalam kita mind dan kita tidak boleh orang kata kerja dengan 100% kerana ada kebimbangan di dalam otak kita. Betul. Baiklah, Encik Kuan, kita akan berhenti lihat seketika. Kita akan bercakap tentang kempen untuk mengusulkan satu hukuman baru kepada jenayah ragut. Selepas ini di You Wartawan, jangan ke mana-mana. Pada pendapat saya tak payah hukuman yang minimal lah. Terus maksimal terus lah. Sebab apa sebelum ni saya dengar apa ada yang meninggal kan. Kena ragut sampai mati lah, meninggal lah kan. Paksa menerima impak yang besar seperti kehilangan nyawa, kecederaan parah. Setuju sebab salah satu kita bagi hukuman minimum untuk peragut ni sebab melibatkan nyawa. Contohnya kalau dia ragut, salah satu yang kena ragut tu dia trauma ke jatuh patah, lagi-lagi kalau dah melibatkan nyawa dia boleh maut lah. So kalau boleh kita bagi hukuman minima, lepas tu bagi satu tindakan yang bagi menjedarkan kepada orang ramai. Ikut pendapat saya memang saya setujulah kalau boleh tak nak minima, nak bagi maksimum sikit sebab benda ni melibatkan nyawa satu, lepas tu boleh melibatkan orang ni cedera parah pun satu. Sebab yang banyak yang berlaku ni semua ni yang buat ni semua lelaki kan. So bila ada satu benda kalau kita dah tetapkan minima ni boleh menyebabkan orang tu rasa takut nak buat lagi sekali. Bertemu kembali di You Wartawan, kita bercakap tentang mengadakan undang-undang khusus untuk penjenayah ragut bagi membanteras jenayah ragut. Saya bersama dengan sekali lagi Encik Kuan Chee Hing, Presiden Persatuan Kepolisian Masyarakat Malaysia. Okey, ceritakan sedikit tentang kempen anda mengusulkan undang-undang baru ini. Pada masa ini kita telah menyediakan beberapa kempen di kawasan shopping center. Kami telah meminta orang ramai untuk datang menurunkan tanda tangan dan juga kita ada patung-patung untuk disebat oleh orang ramai untuk mereka melepaskan perasaan hati mereka yang tidak puas hati dengan peragut ini kerana mereka telah ada yang jadi pemangsa atau butuh. Jadi kita telah mengumpulkan lebih kurang sekarang pada masa kini telah dalam 10,000 tanda tangan dan kita akan usahakan lagi dengan tanda tangan yang ada. Kita juga ada membuat petition online. Jadi kita berharap dengan tanda tangan ini, dengan kempen ini, kita dapat membawanya kepada pihak kerajaan Malaysia untuk berbincang di Parlimen untuk menggubal satu undang-undang baru. Jadi kita sangat-sangat berharap kepada orang ramai untuk sokong kempen ini dan juga kami berharaplah YB di Parlimen tolonglah kami kerana kami telah pilih kamu untuk melindungi kami. Okey, siapakah setakat ini yang telah menyokong ataupun kempen yang dianjurkan oleh Perdana Encik ini? Kita telah mendapat banyak sokongan daripada NGO yang sedia ada daripada Presiden PPP Datuk Kewias dan juga kita juga mendapat sokongan daripada parti-parti politik yang lain dan saya dapati 100% sokongan daripada mereka kerana ahli-ahli keluarga kita semua terancam. Jadi kalau kita tidak ada satu undang-undang yang deterrent ataupun yang nyata dan jelas kepada peragut-peragut ini sebagai amaran
maka saya rasa rakyat yang sengsara. Jadi Betul. Okey, Encik Kuan, seberapa segerakah boleh kita bawakan usul ini ke Parlimen agar undang-undang baru itu dapat digugat? Kami telah hantar satu petition kepada YB Datuk Haji Nancy Shukri, dan kita kini mengumpulkan lagi tanda tangan untuk untuk diperkuatkan kita punya kempen ini. Okey, target tanda tangan untuk banyak tanda tangan untuk dapat kita boleh ambil sampai mereka ni boleh dengar suara kita di sini. Saya rasa menteri-menteri semua dengar suara kita, tetapi ia juga memakai masa untuk mereka mengubalkan undang-undang. Tetapi kami perlukan satu daya tolakan yang begitu mantap daripada orang ramai, kerana kita satu suara untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan hidup kita. Baiklah, kalau begitu memang saya kira sokongan orang ramai sudah cukup kuat. Cuma bagaimana untuk kami tunjukkan kepada mereka bahawa kami juga mahukan undang-undang ini digubat? Adakah dengan menada tantangan saja? Di mana ada petition online itu? Bagaimana untuk kami kunjungi website ini? Kita ada di Facebook, kita ada juga di Facebook, di laman media sosial. Kami juga ada di www.gopetition.com. Okey, www.gopetition.com. GOPETISYEN, betul? GOPETITION. Okey, GOPETITION.com. Okey, kemudian Facebook tu apa nama page ni ya? Ialah Rotan dan Ragut untuk Rotan untuk Ragut. Rotan untuk Ragut di Facebook. Okey, bagi anda yang ingin menyatakan sokongan anda kepada hukuman baru ini bagi membanteras jenayah ragut, bolehlah melayari laman web tadi www.gopetition.com atau di Facebook mereka Rotan dan Ragut ya. Untuk Rotan untuk Ragut. Rotan untuk Ragut. Malah terakhir, apakah harapan Encik Kuan dalam melihat usul ini dapat didengar dan seterusnya digubal dengan jayanya? Kami merayu pada kerajaan Malaysia supaya dapat meluluskan satu undang-undang khusus dan juga mandatory sebatan untuk peragut, supaya menjadi satu amaran keras kepada peragut-peragut dan bagi menekalkan kesejahteraan rakyat Malaysia dan meningkatkan kualiti hidup kita, supaya kita tidak perlu bertakut-takut untuk keluar daripada rumah. Dan kaum wanita telah begitu jadi ditarget kepada mangsa ragut ni, dan kalau kita lihat berapakah nyawa harus kita berkorban sebelum kita menjalankan satu undang-undang yang ketara dan berkesan. Jadi saya haraplah kerajaan Malaysia dapat membantu dalam perkara ini. Betul. Dan juga besar harapan saya sebenarnya untuk melihat agar usul ini, hukuman baru untuk jenayah ragut ini dapat disegerakan. Seberapa segeranya lah. Okay? Terima kasih banyak-banyak Encik Kuan kerana sudi bersama-sama dengan kami di program Wartawan pada hari ini. Itu sahaja, setakat ini saja rancangan kami untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.